Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzil 'alaihi ar-rahmata war ridwan wa amiddana bi asrarihi fi kulli waqtin wa awan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah ke Qadir Jailani rahmat dan keridaan-Mu, dan berikanlah kami pertolongan dengan sebab rahsia-rahsia beliau pada setiap masa dan ketika. Bahagian pertama riwayat hidup Syekh Abdul Qadir Jailani. Hadirin dan hadirat, pada setiap kali manaqib kita dibentangkan dengan berbagai cerita dan riwayat hidup Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini termasuklah cerita-cerita mengenai karamah beliau. Dengan beragam cerita para wali yang dikurniakan karamah, maka Syekh Abdul Qadir Jailani boleh dikatakan satu-satunya wali Allah yang paling banyak dikurniakan karamah, baik di hadapan khalayak ramai maupun di hadapan pribadi orang terdekatnya, hingga sampai ke setiap penjuru dunia. Cerita mengenai karamah beliau ini telah disampaikan berkurun-kurun dari mulut ke mulut sehingga ditulis dalam kitab-kitab yang disusun oleh para ilmuwan dan ulama. Dalam Islam, karamah itu wujud. Bahkan ianya wujud sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga karamah yang diberikan kepada orang-orang saleh dan salihah juga dirakamkan dalam Al-Quranul Karim, seperti kisah Siti Maryam dan juga Ashabul Kahfi. Maka dari segi istilah maksud dan penggunaan kalimat, karamah adalah satu peristiwa yang menyalahi hukum adat pada hukumnya, sehingga ia dianggap suatu keajaiban. Namun jangan berbeza dengan sihir yang bersumber dari syaitan dan juga istidraj yang merupakan fitnah cubaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karamah adalah satu anugerah Allah kepada seorang hamba yang telah diuji dan terbukti kecintaannya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, di mana orang yang bersangkutan sendiri tidak dapat mengendalikan karamah tersebut. Karamah datang begitu sahaja pada hamba langsung dari Allah sebagai hujjah dan bukti ajaran Allah melalui orang yang memiliki karamah tersebut. Kembali kita kepada riwayat atau manaqib yang kita amalkan, yang terpenting harus kita faham bahawa karamah Syekh Abdul Qadir Jailani bukan ditunjukkan oleh beliau atas dasar sombong, tetapi hujjah, alasan bahawa orang yang berhasil berjuang mendekatkan diri kepada Allah untuk memuliakannya mendapat balasan kemuliaan daripada Allah, sekaligus membuktikan kebenaran para nabi yang diutusnya, sehingga orang yang melihatnya mendapat bukti yang nyata dari karamah yang ditunjukkan oleh para wali Allah, yang selanjutnya diikuti ajarannya untuk berbuat amal saleh dan taat kepada Allah. Maka natijah daripada karamah tersebut adalah bertambah keimanan orang yang melihat karamah tersebut maupun mereka yang mendengar cerita karamah tersebut. Justru mereka semua akan mengikuti ajaran Allah yang disampaikan oleh nabinya, diteruskan oleh para walinya dan seterusnya. Maka dalam perkara ini Syekh Abdul Qadir Jailani selalu berpesan, aku adalah hujjah kebenaran ajaran Allah di hadapan semua makhluk. Beliau berkata lagi, kesemuanya untuk menceritakan nikmat yang Allah berikan, kerana Allah telah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun mengenai nikmat Allah, maka ceritakanlah. Allahumma anshur nafahat ridwani alaihi wa amiddana bi asrarihi allati awda'taha ladai. Bahagian yang kedua antara kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani, di antara mutiara wasiatnya, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berpesan, jika terdapat dalam hatimu suatu perasaan benci atau sayang kepada seseorang,
maka telitilah perbuatan itu dengan merujuk kepada landasan Al-Quran dan Sunnah. Jika benci kamu itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka bergembiralah kerana kamu bertindak sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Tetapi jika benci kamu itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya kamu telah mengikuti nafsumu. Jika kamu membenci kerana kamu terpengaruh oleh hawa nafsumu, maka bererti kamu tidak berlaku adil dan kamu telah menentang Allah dan Rasulnya. Oleh kerana itu, kembalilah kamu kepada Allah, bertaubatlah kamu kerana kebencian kamu itu, dan bermohonlah kepadanya supaya kamu mengasihi orang itu dan orang lain yang terdiri atas orang yang beriman, para wali, orang-orang pilihan dan orang-orang saleh serta hambanya, serta hendaklah kamu menyesuaikan diri dengan Allah dalam mengasihi orang tersebut. Wahai saudaraku, bersikaplah kamu terhadap seseorang seperti kamu bersikap terhadap orang yang kamu kasihi. Pendek kata, hendak kamu meneliti perbuatan orang itu berdasarkan Quran dan Sunnah. Sekiranya Al-Quran dan Sunnah membenarkan dan menyukai perbuatan orang itu, maka kamu pun harus membenarkan dan menyukainya. Tetapi jika keduanya membencinya, maka kamu pun hendaklah membencinya. Jelaslah, kamu harus menyayang dan membenci sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sesuaikanlah perasaan dan perbuatan serta sikapmu dengan Quran dan hadis. Jika kamu mengasihi seseorang sedangkan Al-Quran dan hadis membencinya, maka janganlah kamu mengasihinya, supaya kamu tidak meneruti hawa nafsumu. Kamu diperintahkan untuk melawan hawa nafsumu. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqq, wa la tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Innal ladhina yudilluna an sabilillah lahum 'adzabun syadid. Lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Yang berarti, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu, kerana jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat kerana mereka melupakan hari perhitungan. Allahumma anshur nafahat ridwani alai wa amiddana bi asrarihi allati awda'taha ladai. Bahagian yang terakhir antara karamah Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu an berkata, suatu hari orang-orang di Baghdad kehilangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mereka mencarinya ke sana kemari. Ternyata beliau sedang duduk di atas air di sebuah sungai Dajlah. Beliau sedang dikelilingi ikan-ikan di sungai itu. Sekumpulan ikan-ikan itu sedang berebut menciumi tangan dan kaki beliau. Syekh Sahal melanjutkan ceritanya. Saya tidak bosan-bosan menyaksikan hal itu hingga waktu mendekati zuhur. Saat itu aku melihat sejadah hijau yang melayang di atas yang bertuliskan, sesungguhnya wali Allah tiada memiliki rasa sedih dan takut. Salamun alaikum ahlal baiti innahu hamidun majid. Beliau Syekh Abdul Qadir sejadah tersebut. Tiba-tiba datang sekumpulan lelaki yang kacak mendatangi Syekh Abdul Qadir Jailani. Mereka duduk sopan. Demikian juga datang para wali-wali Baghdad. Beliau yakni Syekh Abdul Qadir mengimami solat berjamaah. Ketika bertakbir, malaikat langit ikut bertakbir. Ketika membaca tasbih, malaikat ikut membaca tasbih. Setelah selesai solat, beliau berdoa agar semua murid-muridnya lelaki dan perempuan jika meninggal dunia, meninggal dalam keadaan bertaubat. Para malaikat mengaminkan doa beliau. Kemudian ada jawapan dari Allah, wahai Abdul Qadir, doamu telah terkabul. Maka kisah karamah beliau seperti yang telah kita bacakan ini terlalu banyak, penuh dengan kekaguman, kerana memang terjadi di luar akal manusia dan kebiasaan manusia.
Namun semua memang terjadi sebagai ungkapan betapa Allah memuliakan manusia yang memuliakannya, sehingga ditampakkan kepada manusia guna menjadi pelajaran akan kebenaran yang dibawa dan disampaikan, untuk selanjutnya menunjukkan manusia ke jalan yang lurus dengan mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allahumma anzil alaihi rahmata wa ridwan wa amiddana bi asrarihi fi kulli waqtin wa awan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah ke atas Syekh Abdul Qadir Jailani rahmat dan keridaan-Mu, dan berikanlah kami pertolongan dengan sebab rahsia-rahsia beliau pada setiap masa dan ketika. Assalamualaikum warahmatullahi